Assalamualaikum. Konsep seterusnya yang ingin cikgu bincangkan dengan kamu ialah tentang case ambiguity, iaitu satu konsep yang terkandung dalam tajuk penyelesaian segitiga ataupun solution of triangle. Kita akan berjumpa dengan konsep ini apabila kita menggunakan petua sinus ataupun sine rule. Seperti dalam segitiga ini, untuk mencari theta, kita akan menggunakan sine rule, iaitu sin theta per 7 sama dengan sin 30 darjah per 5. Sin 30 darjah per 5. Okey, kita akan bawa 7 ke kanan dan kita akan dapat sin theta ialah 0.7. Apabila sin theta bernilai positif, bermaksud theta ini akan ada dua jawapan. Akan ada dua sudut, iaitu di sukuan pertama dan di sukuan yang kedua. Sebab sin positif. Okey, apabila kita tekan kalkulator untuk mencari sudut asas, kita akan dapat theta ialah 44.43 darjah. Okey, kita akan tekan shift sin 0.7. Jadi maksudnya theta ini ada dua nilai, iaitu 44.43 darjah, iaitu di sukuan pertama, dan di sukuan kedua kita akan ambil 180 tolak sudut ini, kita akan dapat 135.57 darjah. Okey, ada satu persoalan di sini, di manakah sudut 135.57 darjah? Jawapannya ialah apabila kita menggerakkan 5 cm ini ke sini. Okey, kita gerakkan ke sini dengan mengambil pusat ini. Contohnya ini A. Pusat A, kita akan bawa 5 sini. Jadi sini 5 cm. Dan sudut 135.57 ini ada di sini. 135.57 darjah. Dan theta ini bersudut tirus, iaitu 44.43 darjah. Okey, apabila kamu melihat segitiga ini, kamu akan nampak 5 cm ini bertentangan dengan 30 darjah. Okey, baik yang ini ataupun yang ini. Kedua-dua ni bertentangan dengan 30 darjah. 7 cm pula bertentangan dengan dua sudut. Okey, segitiga yang besar ini dia bertentangan dengan sudut tirus 44.43 darjah. Manakala untuk segitiga yang ini dia bertentangan dengan sudut cakar 135.57 darjah. Okay, baik, ini yang dikatakan konsep ambiguity, iaitu terdapat dua sudut. Okey, bukan satu sudut tetapi sebenarnya ada dua sudut yang kita cari. Sama ada sudut tirus ataupun sudut cakar. Dan untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan ambiguity ini, satu langkah penting yang kita perlu buat ialah menggerakkan satu garisan, iaitu garisan yang paling pendek dalam segitiga ini, ke satu tempat yang lain. Kita perlu tahu kat mana dia punya pusat. Okey, baik. Kalau kita perhatikan rajah ini, terdapat dua segitiga yang berbeza, iaitu segitiga ABC, iaitu segitiga yang asal tadi, dan satu lagi ialah segitiga ABC tanda. Okey, selalunya soalan akan meminta kamu melakarkan segitiga yang satu lagi. Okey, maksudnya segitiga yang satu lagi akan ada sudut cakar, sudut cakar. Segitiga yang asal sudut tirus, selalunya begitu. Terusnya, untuk mencari, apabila soalan meminta kamu mencari C tanda C. Okey, C tanda C. Okey, kamu tidak perlu menggunakan petua sine rule ataupun cosine rule. Kamu hanya perlu menggunakan trigo biasa. Sebab bila kita letakkan sini, kita bahagi dua segitiga ini, dia akan jadi tegak sebab segitiga ini jenis segitiga kaki sama. Jadi kita boleh saja mencari panjang ini Panjang ini kita namakan X. Hanya menggunakan trigo biasa sebab ini sudut ini dengan sudut ini sama.
kita pakai cos lah. Okey, cos 44 cos 44.43 darjah ialah X per 5. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat cos 44.43 darab 5. Jadi kamu akan dapat 3.57. Okey, 3.57 cm ya. Maksudnya C tanda C ialah 3.57 darab 2. C tanda C ialah 3.57 darab 2. Iaitu 7.14 cm. Kita akan melihat satu contoh soalan SPM sebenar, itu SPM 2007, di mana soalan menyatakan bahawa titik A akan bergerak dan berada di atas garisan AC. Okey, bermaksud kita akan meletakkan kompas kita. Okey, bayangkan kompas kita berada di B lah. Sebab kita akan bawa garisan ini ya. Garisan ini dan A ni akan datang ke sini. Dan A akan bergerak ke sini. Itu ini adalah A prime. Dan segitiga yang baru adalah segitiga ini. Okey, ada satu sudut. Sini sudut tirus dan sini adalah sudut cakar. Okey, sudut tirus dan sudut cakar. Okey, maksudnya panjang BC ini bertentangan dengan sudut tirus di sini dan juga bertentangan dengan sudut cakar di sini. Menjawab soalan ini, kita perlu melakarkan segitiga A tanda BC. A tanda BC, maksudnya jawapan kamu perlu begini. A tanda BC. Okey, seboleh-bolehnya gunakan pembaris ya. Satu petua penting iaitu kat mana kita nak letakkan kompas ataupun jangka lukis kita, iaitu di manakah A prime ini terletak ya. A prime terletak di atas AC. Okey, di atas AC bermakna pusat bulatan kita LDP ya. Jadi kita bawa garisan yang paling pendek ke sini ya. Okey, itu saja untuk kali ini, iaitu tajuk konsep ambiguity. Sekian, terima kasih.